أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. InsyaAllah, marilah kita sama-sama memulakan majlis pada malam ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya kasihi Tuan Imam, Tuan Bilal dan semua ahli-ahli jemaah muslimin, muslimat, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama-sama dalam majlis pada malam ini, majlis tentang kisah Nabi-Nabi daripada Al-Quran. Jadi Alhamdulillah, pada malam ni kita akan sampai, insya-Allah akan sampai kepada kisah yang ketiga, Nabi yang ketiga, Rasul yang ketiga, yang dalam senarai 25 orang Rasul-Rasul, iaitu Nabi Hud alaihissalam. Kita telah habis Nabi Adam alaihissalam. Saya pun tak ingatlah berapa kali lah kita ni nak habiskan Nabi Adam dan Nabi Nuh ni. Mula-mula Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Idris. Minta maaf, Nabi Idris kita ceritakan sikit hari tu. Tapi sangat-sangat sedikit cerita tentang Nabi Idris ni. Kerana Nabi Idris ni Nabi tersenarai dan 25. Jadi Nabi Hud ni yang keempat insya-Allah. Walaupun dia ni termasuk dalam 25 orang Nabi-Nabi, Rasul-Rasul yang disebutkan oleh Al-Quran, Nabi Idris ni, tetapi sangat sedikit diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Quran ni. Hanya sebut nama saja. Apa jadi pada dia, bilanya, zaman dia, bagaimana cerita dia. Cuma ada hadis sedikit-sedikit dan disebutkan oleh ulama-ulama tafsir. Nama dia Idris, daripada darasa, maknanya belajar. Jadi Idris orang yang terpelajar. Itu lebih kurang. Itu Nabi Idris lah untuk ingatan semula. Kerana antara yang bagusnya daripada nama ni yang boleh kita faham ialah bahawa manusia ni tidaklah sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang sejarah. Sejarah barat lah. Sejarah orang putih, sejarah orang, bukan orang putih, orang bukan Islam lah. Orang putih ada yang Islam juga lah. Orang yang bukan Islam, dia kata bahawa manusia ni lahir-lahir ke dunia ni tak tahulah daripada ambuk ke daripada apa, dia kata tak pandai apa, tak tahu apa, bodoh, jahil. Pandai-pandainya belajar secara ter-emergency, ter-accident, belajar masak, belajar kenal api dan sebagainya. Apatah lagi nak belajar menulis, membaca. Tapi daripada cerita Nabi Adam, kita dah dengar hari itu, dan juga cerita tentang Nabi Idris, bahawa Allah Ta'ala dah ajar semua dah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah Ta'ala telah mengajarkan Nabi Adam ni, Adam lagi sebelum Idris lagi, segala sesuatu. Ini ketika dalam syurga lagi. Sebab malaikat-malaikat bertanya apa hebatnya Nabi Adam ni. Jadi Allah Ta'ala tunjukkan Nabi Adam ni tahu semua. Hasil daripada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala lah, bukan pandai sendiri. Jadi itu Nabi Idris. Nabi Adam banyak cerita dalam Quran. Kemudian Nabi Idris dicerita sikit dalam Quran. Kemudian Nabi Nuh banyak dicerita dalam Quran. Satu benda yang beza juga Nabi Adam dengan Nabi-Nabi yang lain ni, kita ada Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud dan segala seterusnya sampailah kepada Nabi Isa alaihissalam, ialah Al-Quran ini dia terpecah kepada dua. Maksud pecah dua ni, ada Quran yang turun di Mekah dan ada Quran turun di Madinah.
Jadi Quran cerita tentang nabi-nabi ni, hampir semua nabi-nabi Allah Ta'ala ceritakan semasa Nabi kita berada di Makkah, bukan Madinah. Kecuali yang pertama Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, maknanya Nabi Adam ni dalam surah Al-Baqarah pun dah ada lah. Surah Al-Baqarah ni surah Madani, surah yang turun di Madinah. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa. Nabi Isa ni di Mekah pun ada, di Madinah pun ada. Kerana apa? Kerana di Mekah, Nabi kitanya ikutnya di Mekah ni tak ada orang Kristian. Cuma ada orang Kristian masa sahabat-sahabat pergi berhijrah ke Habasyah. Raja Habasyah tu orang Kristian. Jadi pendeta-pendeta dia ni, priest-priest dia ni, orang-orang keliling dia ni, pakar-pakar agama Kristian. Jadi di situ Sayyidina Ja'far yang ketua kepada orang Islam yang berada di Habasyah, dia dah baca Quran tentang Nabi Isa alaihissalam. Maknanya ialah Quran dah turun dah semasa di Mekah ni. Jadi menjawablah apa-apa tuduhan dan sebagainya yang orang Kristian kata kepada orang Islam semasa di Mekah. Jadi bila bila Sayyidina Ja'far baca ayat-ayat Quran tu di depan Najasyi dan juga depan di hadapan priest-priest dia tu, padri-padri dia, mereka ni menangis dalam kisah Nabi. Jadi maknanya, tapi kisah yang lain selain daripada Nabi Nabi Isa dan juga Nabi Adam, hampir semuanya Allah Ta'ala ceritakan semasa Nabi kita berada di Mekah. Jadi kenapa? Ada sebab-sebabnya, ulama dia kerana di Mekah ni Nabi ni banyak perlukan, dia panggil hiburan. Bukan hiburan entertainment tu, bukan. Tapi maksud hiburan hati maknanya. Kerana Nabi kita ni banyak sangat dituduh dengan macam-macam semasa di Mekah ni. Dituduh gila, dituduh tukang sihir, dituduh macam-macam. Dan kemudian Nabi ni dia perlukan support yang kuat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila perkara-perkara ni berlaku, jadi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan cerita nabi-nabi yang Allah Ta'ala nak beritahu kepada Nabi Muhammadnya secara keseluruhan bahawa, wahai Muhammad, kalau kau kena begini dan begini, sebenarnya Nabi-Nabi dulu pun kena yang sama, perkara yang sama. Mereka ni kena dilontar batu lah, kena macam-macam lah. Bukan lontar batu, lontar najis pun ada, lontar Nabi pun kena lontar najis juga Dia ambil perut perut unta, kira najis lah. Perut yang kita perut ni kalau hari raya kurban ada orang makan jugalah, tapi kena bersih lah, jadi kerja lah, satu kerja. Jadi dia ambil perut tu, usus-usus tu yang binatang kena sembelih, unta tu, dia letak depan rumah Nabi, atas Nabi, macam-macam sekali. Jadi makna hinalah, dia menghinakan Muhammad ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun ceritalah kan tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Hud, tentang Nabi Soleh, tentang Nabi, semua Nabi-Nabi ni tak ada orang boleh terima dengan mudah maknanya. Sebab tu semua Nabi-Nabi ni tak ada yang jadi ketua. Jadi ketua negara, ketua apa, tak ada. Kecuali 2 orang saja daripada 25 tu, iaitu Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Yang lain tu semua kena macam-macam. Termasuklah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ni kalau ikutnya ketua kepada Bani Israel. Tapi Bani Israel ni tak boleh harap. Bani Israel ni orang selamatkan dia, bawa lari daripada Firaun, dia pula buat onar dia, buat songeh, buat benda, buat jahat pada Nabi dia sendiri. Suruh buat macam ni, suruh buat macam ni, suruh makan ni tak nak makan lah, dia kata macam-macam sekali. Jadi kita akan bacalah insya-Allah. Tu trailer untuk sesi yang ke 50. Lambat lagi lah tu kan, insya-Allah kan. Ni baru Nabi Hud hari ni. Tapi kisah Nabi Musa ni memang cantik lah.
InsyaAllah moga-moga umur panjang. Kalau tak ada umur panjang pun niat-niat sekarang insyaAllah. Kalau dah tak ada atas dunia ni insyaAllah boleh jumpa Nabi Musa insyaAllah. Kan, bukan cerita Nabi Musa jumpa nanti insyaAllah, kalau baik lah. Kalau tak baik bukan jumpa Nabi Musa, jumpa benda lain pula. Jadi insyaAllah hari ini kisah Nabi Hud alaihi salam. Jadi Nabi Hud ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Quran di beberapa tempat ni, disebut di dalam 18 surah. Banyaklah maknanya tu. Kalau Nabi Idris ni sikit je, ni 18 surah. Paling banyaknya sehingga satu surah ni nama dia khusus, nama dia surah Hud. Itu. Tapi walaupun nama dia surah Hud, bukanlah dalam surah Hud tu cerita tentang Nabi Hud sahaja. Cerita macam-macam tentang nabi-nabi yang lain pun sangat ramai. Dia yang paling banyaknya surah Anbiya lah. Sebut nama ni Anbiya, nama pun surah Anbiya. Al-Anbiya tu maknanya nabi-nabi. Jadi Allah Ta'ala sebut situ nama-nama banyak nabi-nabi. Tapi kalau tentang cerita, surah Hud ni banyak cerita tentang para nabi-nabi dan para rasul. Cerita tentang dia, bukan nama saja, cerita tentang dia. Surah Hud. Jadi insya-Allah boleh bacalah. Kemudian kaum dia pula ni, kaum kepada Nabi Hud ni, nama dia Ad. Ad ni adalah satu bangsa yang pertama sekali orang Arab. Dalam Quran ini disebut tentang orang Arab ni, bangsa-bangsa Arab yang telah pupus dipanggil, yang dah tak ada lah. Ada dua. Yang pertama sekali ialah Nabi Hud yang diutuskan kepada kaum Ad. Adun. Gitu. InsyaAllah kan tak ada orang nama kan, bunyi Ad ambil nama, tak nama anak nanti. Nama anak nama apa? Nama Hud patutnya, bukan nama Ad. Satu lagi ialah Samud. Samud ni ialah juga satu kaum, satu bangsa yang Allah Ta'ala dah hancurkan dah tak ada dah. Kerana mereka ni jahat, tak nak ikut rasul mereka iaitu Nabi Saleh, lalu Allah Ta'ala pun hancur. Jadi kita tengoklah nama dia pun Saleh. Saleh ni memang bahasa Arab. Jadi kaum Samud ni memang orang Arab, iaitu tinggal mereka di utara Madinah. Kaum Ad ni mereka tinggal terletak di, kalau sekarang ni dipanggil Rub'ul Khali. Rub'ul Khali ni dalam negeri Arab Saudi, tapi terletak di selatan, di bawah sikit, berhampiran dengan Hadramaut, negeri Yaman, dekat dengan sebelah timur sikit, berhampiran dengan negeri Oman sekarang ni, atas dunia sekarang ni. Jadi negeri Arab, negeri Saudi ni ada satu tempat, nama dia Rub'ul Khali. Rub'u tu maknanya lah 1/4. Khali tu maknanya kosong. Situ memang padang pasir betul-betul. Padang pasir, kemudian tak ada orang duduk. Orang Badui pun tak berapa nak duduk situ. Sebab apa? Dia tak ada sumber air di kawasan Rub'ul Khali ni sampai sekarang. Yelah, sampai sekarang tak ada air jugalah. Dulu tak ada air kecuali tak tahulah. Yang tinggal ni orang Arab ni di kawasan Najd ada, di kawasan Hijaz ada, di kawasan Tihamah ada. Itu kawasan-kawasan Arab yang tinggal. Tapi Rub'ul Khali ni tempat duduknya kaum Ad dulu ni memang tak ada sumber air. Itu special di tempat ni sikit. Cuma dah kalau dah tak ada sumber air, macam mana kaum Ad ni boleh duduk, boleh tinggal? Ni cerita dulu. Kaum Ad ni sebelum daripada Nabi Ibrahim ni, sebelum daripada Nabi Saleh. Dia ni Ad ni kalau diikutkan ialah keturunan yang ketiga daripada anak Nabi Nuh alaihi salam. Anak Nabi Nuh, kita sebut hari tu ada 3 orang yang tak mati, Yang mati tu seorang nama Kanaan, yang tak matinya seorang bernama Yafis, seorang bernama Sam, seorang bernama Ham. Yafis tu lahirlah keturunan, dalam hadis sebut ni, ada hadis. Tapi hadis ni tidaklah berapa kuat, saya sebut tapi ada dalam hadis. Yang setengah ulama kata dhaif, setengah ulama kata taklah dhaif jiddan. Jiddan ni maknanya sangat dhaif lah. Tapi hadis dhaif ni bukanlah maknanya kita tolak 100%. Menurut ahli sunnah wal jamaah, kalau untuk cerita-cerita macam ni boleh dipakai, gitu.
Tapi tak bolehnya hadis yang dhaif ni untuk dijadikan sebagai sumber hukum. Makna nak kata sumber hukum ni makna kita nak pakai hadis ni kata wajib, sunat, makruh, itu tak boleh. Kalau dhaif jiddan ni. Jadi boleh digunakan untuk seperti cerita-cerita macam ni. Jadi Nabi SAW bersabda, anak Nabi Nuh ni ada 3 orang yang hidup selepas daripada seorang mati yang kita dah baca pada minggu lepas. Yang tu nama dia Kanaan, dah mati lemas dah, sombong, tak nak beriman. Yang beriman ada 3 orang, Yafis, Sam dengan Ham. Dalam hadis yang dhaif tu, dhaif lah sebut orang banyak kali dhaif sikit lah, supaya takut orang kata ni sahih, tak sahih, dia tak berapa sahih. Tapi Nabi sebut, Nabi kata daripada Yafis ini lahirlah keturunan Rom. Rom tu Nabi sebut tu Rom tu zaman dulu tak adalah Skandinavia ke Perancis ke British ke Britain, tak ada. Yang adanya orang panggil Rom. Sebab itulah seorang sahabat tu yang putih macam orang putih lah, nak disebut sebagai Suhaib Ar-Rumi. Ar-Rumi. Jadi kalau sebut dalam hadis-hadis dia sebut Ar-Rumi, Rumi tu, itu makna dia ialah orang Eropah. Sebab dulu yang hero-nya ialah Rom. Negeri lain Jerman, Perancis, England, Spanyol, benda tu tak ada dulu tu, orang tak sebut. Dia sebut Rom je, yang paling hebat sekali. Jadi apa-apa orang kata Rom. Nabi SAW kata daripada Yafis keluarlah Rom, bangsa Rom. Yang kedua Sam, daripada Sam ni keluarlah orang Arab. Dipanggil dalam bahasa Inggeris sekarang ni Semitic, geng-geng Semitic. Yang ketiganya Hamitic. Nabi kata keluarlah orang Habasyah, Nabi kata dalam hadis tu. Jadi orang Habasyah maksudnya ialah orang Afrika maksudnya. Jadi daripada situlah ada 3 orang, satu Afrika, satu Arab dan juga satu lagi Rom, iaitu Eropah. Dah Melayu, Cina, Korea ni mari mana pula? Kalau ikutlah pula dalam kitab-kitab dia sebut yang orang Melayu semua ni lahir daripada keturunan Yafis, dia kata. Maknanya kita dengan orang Eropah ni sama geng lah juga cuma hidung kita jadi penyek sikit, gitulah kan. Tak tahulah, wallahu a'lam. Itu kata kitab-kitab dulu. Jadi balik cerita ni, ialah orang Ad ni, kaum Ad ni adalah keturunan daripada Sam. Apabila kapal tu mendarat, di mana hari itu disebut Bukit Judi, Allah Ta'ala sebut wastawat alal judi, kapal itu pun mendarat di atas Bukit Judi. Judi itu kita sebut hari itu, iaitu ada yang kata di negeri Turki, selatan Turki, ada yang kata di utara Iraq, dekat-dekat tu. Dia sebenarnya Iraq dengan Turki itu bersambung lah, sempadan tu. Zaman dulu tak ada sepadan-sepadan ni baru. Jadi dia mendarat di situ. Mendarat situ dah makan dah apa benda ni, katalah riwayat ada setengah kata pada 10 hari bulan Muharram. Ni bulan Muharram ni. Lepas tu makanlah bubur Ashura. Jadi keluarlah nama bubur Ashura. Tu katalah tak betul sangat tapi makan insya-Allah boleh, makan boleh kenyang. Lepas tu mereka pun mulalah berjalan. Jadi satu anak dia pergi sini, satu anak dia pergi sini, satu anak dia pergi sini. Anak yang bernama Sam ni, yang Semitic ini, dia pun turun ke negeri Arab, sebelah negeri Arab ni. Jadi sebelum daripada tu makna tak ada manusia. Manusia yang lain tak ada dah, kecuali atas kapal tu saja. Jadi kapal ni ada lagi tak kapal ni? Orang Jepun kata ada. Orang Jepun pergi korek-korek, dia kata ada. Ada satu hadis daripada seorang sahabat. Seorang sahabat dia hadis ni, kalau sahabat pun dia kata hadis juga. Ada marfu', ada mauquf, ada maqtu'. Tu salah. Gitulah hadis nanti jenis hadis. Jadi hadis ada satu hadis yang disebutkan oleh seorang sahabat. Dia kata di zaman kami masih ada lagi kapal tu. Wallahu a'lam bissawab lah. Kapal tu di mana, kapal mana, tempat mana, wallahu a'lam. Tu disebutkan dalam satu hadis. Sebab tu lepas tu barulah tak dijumpai lagi, tak tahu kat mana. Tempat zaman dulu, zaman sahabat dulu dan sebagainya, mereka ni bukanlah kerja nak jadi arkeologis tu
nak pergi gali sana. Kerja mereka pada masa tu yang lebih besarnya ialah nak menyebarkan agama. Orang sesat, orang tak beriman, orang sembah berhala, tu lagi masalah daripada kapal tak kapal ni. Sebab tu kalau kita pergi ke Mesir sebagai contoh ni, kita akan tengok patung-patung. Ada banyak patung di Mesir ni. Patung-patung dulu, zaman-zaman dulu, zaman Firaun yang besar-besar tu. Kebanyakan daripada patung-patung ni kepala dia putus, terpotong. Badan duduk sini, kepala besar-besar patung dia tu. Besar-besar banding dengan masjid kita ni, tinggi dia lagi. Kalau orang pernah pergi tau, pernah pergi aja ke negeri Mesir. Negeri Mesir tengok kawasan-kawasan dia. Memang besar-besar patung, tapi banyak patung dia kepala tak ada. Jadi sebenarnya orang Islam bila sampai situ, dia tak boleh nak pecah kan benda-benda tu. Jadi dia potong kepala tu, pukul kepala tu sampai pecah. Sebab patung kan tak boleh dalam Islam ni. Tapi zaman sekarang dia bela pula patung tu. Pula dah yang dah hancur tu dia bela pula. Sebab nak jadi tarikan pelancong lah. Tapi zaman Islam dulu tak boleh patung ni. Dia kira simpan patung tak boleh, simpan rumah patung tak boleh, kecuali patung yang dia benarkan ialah patung untuk anak-anak bermain sahaja. Yang Nabi benarkan Aisyah bermain dengan anak patung. Sebab anak patung yang bermain ni dia boleh dipijak-pijak kan. Kita boleh pijak dia. Bukan patung yang digantung dalam rumah pun tak boleh. Tu cerita patung lah, bukan cerita pasal patung ni, nak cerita pasal kaum Ad ni. Kaum Ad ni dia pun turun-turun sampailah tinggal di kawasan Hadramaut. Sampai di Hadramaut ni macam mana dia boleh bercakap Arab ni? Ni Allah Ta'ala lah punya kerja. Kita manalah tahu boleh bahasa berubah kan, daripada bahasa Nabi Nuh kepada bahasa Arab, dan lepas tu pecah pula kepada bahasa Habasyah. Kalau ikut sekarang tau, berapa ribu bahasa tu, macam-macam. Di India saja ratus-ratus bahasa tau. Satu India je. Di sini pun bahasa lain-lain tau. Bahasa Tutong lain, bahasa Belait lain, bahasa Kedayan lain, bahasa saya lain pula, bahasa campur aduk lah bahasa saya ni. Jadi maknanya bahasa ni macam mana boleh berubah? Wallahu a'lam bissawab lah. Memang jauh betul orang Arab. Lahirnya cakap bahasa Arab. Sebab tu dalam Quran banyak sebut tentang Samud dan juga Ad. Kenapa Quran ni tak sebut pasal orang Cina lah, pasal bangsa apa ni, orang-orang kafir di negeri India lah dan sebagainya. Dan kalau sebut orang Arab je, manalah tahu. Sebab itulah, sebab orang Arab ni dia hebat-hebat dia pada masa zaman tu ialah dia ni bisnes utara dan selatan sahaja. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Tabiat mereka, Allah Ta'ala kata Quran ni Allah Ta'ala mudahkan bagi mereka pergi belayar bukan naik kapal, tapi belayar di tengah padang pasir tu, bawa unta dia ke utara dan selatan, musim panas dan juga musim sejuk. Rihlatash syita' was-saif. Syita' tu musim sejuk, saif tu musim panas. Dia pergi ke mana? Bawa apa? Dia ambil barang-barang daripada Yaman, bawa pergi berjual di Mekah, kemudian bawa pula pergi dijual di Syam. Ambil barang-barang daripada Syam, bawa pergi ke Mekah, kemudian bawa pula ke Yaman. Daripada Yaman tu ada kapal pula bawa ke India. Tu cerita. Jadi orang Arab ni, oleh kerana dia ni banyak berjalan bisnes dan sebagainya, jadi mereka selalu nampaklah kesan-kesan peninggalan kaum Samud. Memang tempat laluan mereka. Nak pergi ke Syam, mereka mesti lalu kawasan kaum Samud ni. Sebab tu cerita pasal kaum Samud. Ad pula, mereka ni tak jumpa. Kenapa tak jumpa? Sebab Ad ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah hilangkan. Sampai sekarang orang korek tak jumpa-jumpa. Ada orang korek guna satelit lah, apa benda macam-macam daripada angkasa. Sampai sekarang tak jumpa lagi. Tak tahulah, takut jumpa minggu depan ke, takut. Wallahualam lah. Tapi sampai sekarang, setakat tadi lah yang saya cek, tak jumpa lagi. Di mana? Di mana apa? Ad ni di mana? Kalau ikut cerita dia, kaum Ad ni, kita akan baca sekejap lagi daripada ayat Quran. Cerita kaum Ad ni adalah orang-orang yang besar-besar. Badan dia besar. Nabi Nuh ni besar mana? Wallahu a'lam, saya tak tahu. Tapi Nabi Adam ada hadis kata 60 hasta. 60 hasta kita. Kita dengan Nabi Musa sama saiz. Tanda je lah tu Firaun tu. Firaun tu yang mati tu angkat masuk dalam museum sekarang ni, saiz dia sama macam kita. Maknanya manusia pada masa tu sama saiz. Zaman Nabi Musa. Sebelum daripada zaman Nabi Musa, Nabi apa? Nabi Yusuf. Tak ada sebut besar mana.
Sebelum daripada Nabi Yusuf, Nabi apa? Tu Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub, Nabi Ishaq. Tu anak beranak dia. Besar mana? Tak ada sebut. Kemudian, tapi kalau ikutnya lah, ada satu benda di tepi Kaabah tu kan. Nama dia Maqam Ibrahim, nama dia. Saya pun tak sempat nak mengintai. Haji mengintai je. Dia ada dalam kaca tu. Haji mengintai tak? Tak sempat mengintai juga. Nak mengintai macam mana tu, tolak dia orang. Nak tahu apa, berpusing-pusing kita kan. Tapi ada kaca tu tak? Dia letak dalam kaca tu. Dia tulis itu Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim ni memang sebut dalam Quran. Tentang apa? Sunat kita sembahyang selepas daripada tawaf tu di belakang Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim bukannya makam kubur. Dulu saya kecil-kecil fikir Maqam Ibrahim tu kubur Nabi Ibrahim lah situ. Bukan. Maqam tu makna tempat berdiri. Itu. Qama yaqumu maqamun. Tu Ustaz qama yaqumu maqamun. Tempat Nabi Ibrahim berdiri. Berdiri buat apa? Masa dia bina Kaabah. Jadi bukan mudah nak bina Kaabah lah, nak bagi strik tu. Jadi dia katakan bahawa Nabi Ibrahim berdiri situ tengok lurus tak lurus dengan anak dia Ismail. Dua orang tu je orang dia bina Kaabah tu. Bukan mudah kan, dah batu pula, nak tinggi pula. Jadi dia tengok macam ni. Dia berdiri tu, itu lekat kaki dia situ. Jadi kalau tengok kaki dia tu, saiz dia besar mana? Sebab tak tengok tu. Jadi kalau ikut saiz lebih kurang macam kita juga. Dia bukan besar gajah ke besar ikan paus ke, bukan. Jadi maknanya manusia pada masa tu kalau ikutlah lebih kurangnya sama macam kita juga. Nabi Ibrahim. Sebelum daripada Nabi Ibrahim, kaum Samud. Kaum Samud ni besar mana? Kalau tengok kepada rumah dia yang ada sekarang tu, yang ditinggalkan tu, ialah saiz dia lebih kurang kita juga. Sebab kalau besar tak boleh masuk dalam gua dia tu, rumah-rumah dia tu. Rumah dia tu ditebuk pada bukit. Kaum Samud ni. Jadi kalau besar macam mana nak masuk? Jadi wallahu a'lam lah, yang pentingnya dicerita Nabi Adam tu besar dan Allah Taala ceritakan bahawa badan kaum Ad ini adalah besar. Besar mana? Setengah riwayat kata kalau ikut dalam tafsir setinggi pokok kurma. Pokok kurma. Sebab dia kata pokok kurma tu dia boleh cabut macam cabut rumput je. Macam tu je. Kita tengok pokok kurma tu macam pokok kelapa lah, biasa-biasa tinggi tu. Jadi inilah tu cerita lebih kurangnya tentang kaum Ad ni. Kaum Ad ni Allah Taala sebut ialah mereka ni orang yang diberikan kehebatan dari sudut pembangunan. Kita sebut pembangunan. Istilah moden tu kan. Zaman dulu maksudnya dia pandai buat rumah hebat-hebat ni. Buat rumah, buat istana, buat pertanian cantik. Maju negeri dia tu. Bukan duduk padang pasir, tinggal padang pasir jadi orang nomad ni. Berpindah randah. Tidak. Dia memang ada kerajaan dia yang hebat. Tapi tak, padahal zaman dia dengan Nabi Nuh alaihissalam tu baru je, tak berapa lama pun jarak tu kan. Tapi semua dah kafir dah. Masa zaman Allah Ta'ala utuskan Nabi Hud, kaum Ad ni semua kufur. Nak ceritanya, dia kata syaitan tak duduk diam lah. Gitu. Syaitan ni duduk mana masa kena banjir tu? Tak mati ke dia? Dari mana mati dia? Dia boleh terbang sana tau. Kita tak nampak dia pergi ke mana, di atas bukit mana tak tahu. Tapi dia tak mati. Iblis duduk di mana tak tahulah, bapak dia tu. Jadi dia ni apabila dah mendarat tu, dia cari ni anak-anak Nabi Nuh ni, keturunan-keturunan Nuh yang duduk dalam kapal tu untuk disesatkan balik. Masa duduk dalam kapal tu masih beriman. Bila dah turun masih beriman. Tapi start anak-anak cucu dia start jadi kufur. Maknanya sini pengajaran lah kita boleh ambil ni. Kita ni jangan lena dan leka. Kita rasa macam kita ni macam okey. Kalau kita nak banding dengan Nabi Nuh jauh lah. Bagus Nabi Nuh lah. Sanggup dalam kapal tu. Maknanya kaum Nabi Nuh yang selamat tu. Tapi lepas daripada tu anak cucu dia sesat habis. Jadi kufur habis. Sembah berhala. Jadi apabila mereka ni gitu sembah berhala teruk ni Allah Ta'ala utuskan Nabi Hud. Jadi dah lah besar, hebat. Yang keduanya
ialah kekayaan dan pembangunan kalau tidak diikat dengan iman. Tak diikat, tak kuat agama, pembangunan ni dia boleh menyebabkan orang tu jadi macam wow, jadi betul, jadi macam wow, kita hebatlah. Dia boleh jadi sesat dengan orang. Bukan kata kalau miskin itu tak sesat. Miskin boleh sesat cara miskin juga. Tapi antara sebab yang boleh menyebabkan, jadi kita tengah-tengah, bukan. Jangan tengah-tengah, jangan maju sangat, jangan tak maju sangat, bukan. Maju tapi kena kuat agama. Kalau pergi maju tanpa agama, dia akan jadi kagum dengan kemajuan dia. Dia akan lupa kepada Tuhan. Tak percaya, tengoklah semua kaum-kaum dahulu yang Allah Ta'ala utuskan rasul-rasul ni, semua mereka adalah dah tinggalkan agama sebelum datangnya rasul tu. Jadi bila rasul datang, adalah sikit-sikit yang ikut tu. Kemudian Allah Ta'ala hancurkan yang tak nak ikut tu. Jadi pengajaran dia, syaitan ni tak berhenti kerja. Jadi kita pun tak boleh berhentilah kerja kita, iaitu mengajak orang kepada manusia, kepada agama. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan, yang pertama sekali saya akan baca, sebab tajuk kita ni macam tak lama ni, macam berapa minit lagi, baru muqaddimah Nabi Hud baru. Kita baca ayat surah Al-A'raf. Al-A'raf ayat yang ke-65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ila 'adin akhahum huda. Allah Ta'ala kata, dan kepada kaum Ad Allah Ta'ala utuskan saudara mereka Hud. Jadi Hud ni adalah saudara mereka, saudara kaum Ad. Saudara ni maksudnya ialah dia memang daripada keturunan Hud, Ad. Dia bukan bangsa lain. Kalau kita kata diutuskan kepada kita orang Melayu, memang dia daripada orang Melayu, bukan orang putih. Dia ada juga kadang-kadang tu cikgu dia, tok guru dia orang Belanda. Di Aceh dulu. Nama dia Snout Hendronje nama. Nama pun Belanda. Saya betul ke tak betul sebut tak tahu. Nama dia Snout Hendronje. Nama dia. Dia tu berasal daripada Belanda, daripada Holland. Pandai sangat dia tu, buat PhD di Leiden University di Belanda tau. Hebatlah. Sampai sekarang hebat lagi Leiden tu. Tahu? University tu. Dia buat PhD ni cerita tahun 84 ni. 80-an tu. 1880-an, bukan 1980-an. 1880-an. Jadi apabila dia ni dah buat pasal dia ni orientalis. Dia apa dia buat? Dia pergi ke Mekah. Nak masuk ke Mekah pada masa tu tak boleh. Mesti masuk Islam. Dia masuk Islam. Snout ni, nama dia Christian, nama penuh dia lah. Tengok dalam Wikipedia ada. Nama dia Christian Snout Hendronje. Dia masuk Islam, pergi tinggal di Mekah. Tinggal di Mekah ni, belajar bahasa Arab, cakap bahasa Arab, dia kata fasih macam apa, macam orang Arab. Dah lah masuk Islam, berpura-pura masuk Islam. Pakai serban, boleh tengok gambar dia banyak. Pakai serban semua, jadi tok guru. Dia berkenalan dengan orang-orang Aceh. Bila Belanda ni tahu ada orang kita macam ni, Belanda jumpa dengan dia, ambil dia sebagai ejen Belanda. Untuk apa? Untuk cek, untuk tengok kenapa pada masa tu Aceh ni tak boleh ditawan oleh Belanda. Sebab masa tu seluruh Indonesia dah ditawan oleh Belanda. Daripada Makassar, daripada Ambon, daripada Jawa, Sumatera, belah atas je masuk ke Aceh tak boleh. Jadi Belanda ni pening kepala duk fikir pasal Aceh ni. Kenapa tak jatuh-jatuh ni? Sebab itulah dia cari orang yang pakar bahagian Aceh, iaitu jumpalah dengan Christian Snout Hendronje. Dia tukar nama dia jadi Abdul Ghaffar. Cerita seterusnya tentang Snout ni tak masuk ke cerita pasal ni, akan disambung pada minggu hadapan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguh majlis pada malam ni dengan surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.